Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan sambung bab yang ke-6 Matematik Tingkatan 2 yang bertajuk Bentuk Geometri 3 Dimensi. Dalam topik ini kita akan mempelajari 4 subtopik. Yang pertama, sifat geometri bentuk 3 dimensi. Yang kedua, bentangan bentuk 3 dimensi. Yang ketiga, luas permukaan bentuk 3 dimensi. Dan yang keempat, isi padu bentuk 3 dimensi. Baik, secara amnya, perkataan geometri ini berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu geo yang bermaksud bumi dan metria yang bermaksud ukuran. Kajian geometri direvolusi oleh Euclid. Euclid ini adalah pengkaji matematik terdahulu dan beliau ini digelar sebagai bapa geometri. Buku beliau yang bertajuk Elements, so siapa-siapa yang berminat dalam geometri ini boleh lihat buku beliau yang bertajuk Elements, yang jadikan rujukan utama dalam pengajian matematik, terutama dalam bidang geometri pada pertengahan kurun ke-20. Jadi kita lihat di sini pertengahan kurun ke-20. Jadi bermaksud geometri ini sudah pun dijumpai lama dah lama dah, iaitu pada kurun ke-20 dahulu. Di sini sebagai contoh yang diberikan adalah menara Tun Mustafa yang berbentuk silinder, merupakan satu daripada batu tanda kebanggaan rakyat Sabah. Ini menara Tun Mustafa yang berbentuk silinder. Silinder tu merupakan satu daripada bentuk geometri 3 dimensi yang wujud di sekeliling kita. Kalau awak semua perhatikan di sekeliling awak semua, banyak lagi bentuk-bentuk yang mempunyai isi padu. Yang mempunyai isi padu adalah bentuk-bentuk geometri 3 dimensi. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi ke subtopik yang pertama, iaitu sifat geometri bentuk 3 dimensi. Okey, baik, kita lihat sama-sama. Topik 6.1, geometrik bentuk 3 dimensi. Okay, untuk subtopik ini, secara amnya para pelajar dapat membandingkan, membezakan dan mengklasifikasikan bentuk 3 dimensi, termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan sfera, dan seterusnya. Dan seterusnya dapat menghuraikan sifat-sifat geometri yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Jadi, untuk itu, kita akan mengenali beberapa bentuk-bentuk geometri 3 dimensi. Okay, baik, yang pertama, bentuk geometri ialah prisma. Prisma, kalau anda dapat lihat di sini, dia mempunyai dua tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Kalau kita lihat di sini, dua tapak ni, dia kongruen dan selari, maksudnya sama, selari tiga segi ke arah ke atas, ni pun sama ke arah ke atas, dan permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Kalau lihat di sini, rata yang sebelah sini berbentuk segi empat, sama dengan sebelah belakang segi empat, dan bawah pun segi empat. Begitu juga yang prisma yang berbentuk heksagon ni, ada dua tapak rata atas dan bawah berbentuk heksagon, dan permukaan rata di muka lainnya berbentuk segi empat. Dan yang terakhir, mempunyai keratan rentas yang seragam. Maksud begitu, keratan rentas, dia mempunyai kalau kita kerat rentas di sebelah sini, kita akan dapat dua prisma tiga segi. Kalau kita rentas di sebelah sini, kita dapat balik dua bentuk prisma heksagon. Okay, baik. Yang kedua, berbentuk piramid. Piramid ni biasa kita nampak, kita lihat drama-drama kat gurun-gurun piramid zaman-zaman di tempat Timur Tengah. Secara sifat geometri piramid ini ialah mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Maksudnya kat bawah ni satu tapak rata yang berbentuk poligon. Tapi di sini piramid ni tapaknya ialah berbentuk segi empat sama sisi. Okey. Dan muka lainnya berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Kalau kita lihat permukaan lainnya berbentuk segitiga, ada 4 segitiga di sini, dan puncaknya bertemu di sini. Okey, itu adalah piramid. Dan yang ketiga, kita akan bentuk geometri yang ketiga di sini adalah berbentuk silinder. Sama seperti contoh yang seperti tadi saya tunjuk, iaitu menara Tun Mustafa, iaitu silinder ini mempunyai dua tapak rata bulatan yang kongruen dan selari, sama seperti prisma. Tapi prisma ni berbentuk poligon, segi 3, segi 4, segi 6, segi 7.
Tapi silinder ini tapak rata dia berbentuk bulatan dan satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua tapak. Kalau berbanding dengan prisma tadi, dia punya sisi berbentuk segi empat, tapi silinder ini melengkung, berbentuk bulatan di sini, melengkung mencantumkan dua tapak, atas bawah ini. Itu adalah sifat geometri bagi silinder. Okey, yang seterusnya kita akan ke geometri yang keempat, iaitu kon. Kon, ini seperti biasa, kon rasanya ramai yang tahu kon ni bentuk macam mana. Contoh macam seperti aiskrim. Aiskrim berbentuk kon. Okay, sifat geometrinya adalah satu tapak rata berbentuk bulatan. Berbanding dengan silinder tadi, kita mempunyai dua tapak rata bulatan, tapi kon hanya ada satu tapak rata yang berbentuk bulatan. Yang kedua, mempunyai satu puncak di atas dari sini, satu permukaan melengkung menyambungkan tapak dengan puncak ini, satu yang melengkung, permukaan yang melengkung. Okay, itu adalah sifat geometri bagi kon. Dan yang terakhir adalah sfera. Sfera ni seperti biasa macam bentuk bola, bentuk bumi, ini semua bentuk sfera. Sfera ini kalau kita lihat sifat geometrinya, semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera. Contoh di sini, jarak pusat sfera ke permukaan ni adalah sama dengan jarak titik ni ke arah permukaan. Maksudnya, kalau kita lihat sifat geometri bagi bulatan dan jejari di sekeliling jejari daripada lilitan ke pusat bulatan itu sama. Maksudnya jejari untuk bulatan semua adalah sama. Sama seperti sfera, jari di sini semuanya adalah sama, dan mempunyai satu permukaan melengkung. Ini luaran dia ni, kita panggil permukaan melengkung. Sebenarnya ada lagi dua sepatutnya tunjuk di sini. Pastinya awak dah tahu dah bentuk ni, iaitu bentuk kubus dan cuboid. Juga bukan sebuah prisma. Prisma tu ialah maksudnya kubus dan cuboid ni termasuk dalam prisma. Kan saya tadi, ini dua tapak rata bentuk poligon yang kongruen. Kubus mempunyai dua tapak juga, dua tapak yang kongruen. Sama juga seperti cuboid, cuma yang membezakan kubus ini keempat-empat ada enam sisi, semua mempunyai segi empat sama sisi, kecuali yang cuboid dia hanya ada dua permukaan yang berbentuk segi empat sama sisi, dan empat permukaan segi empat tepat. Okey, itu adalah contoh-contoh untuk bentuk geometri dan sifat-sifat geometrinya. Itu yang contoh-contoh yang perlu anda semua tahu. Okey, jom cuba ni, anda boleh cuba di rumah. Sifat-sifat geometri bagi bentuk dimensi. Okey, ini bentuk kon, ini kubus, ini tan ni, kemah ni berbentuk piramid, dan ini silinder. Okey, mula-mula pun boleh buat di rumah sebagai kerja rumah. Okey, itu saja untuk topik 6.1. So basically 6.1 ini hanya sekadar pengenalan pada bentuk-bentuk 3 dimensi. Itu saja 6.1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.